Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida. Hari ini siapa yang ada online? Siapa yang ada online kita boleh borak-borak santai hari ini 15 hari bulan 15 Februari kan. Okey. Hari ini siapa yang ada online? Okey, hari ini hari Rabu. Okey, hari Rabu 15 Februari 2023. Siapa kawan-kawan Kak Nida yang ada online yang boleh borak-borak dengan Kak Nida? Assalamualaikum ila Idura, Bibi Syafiruddin, Muhammad Iqmal, Liliza 2017. Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Yang pagi ini mungkin boleh luangkan masa kita borak-borak santai. Rizwan Sanusi, Ryan Isma, Roza Naisa, Muhammad. Assalamualaikum. Siapa kawan-kawan Kak Nida yang ada online ketika ini? Jom kita borak-borak santai yang kita boleh sharekan ataupun apa yang bermanfaat di kalangan kita. Noraini join. Del, terima kasih join Kak Nida. Hazelnut, terima kasih. Apa khabar anda semua? Maxwell, ala laju. Okay, Emma Nasir. Sorry ada yang Kak Nida tak sempat baca. Muhammad Kamin, Jakamsia, Walter Junior, Puraj. Okay, Bibila, terima kasih. M. Torik, terima kasih join Kak Nida. Apa khabar anda semua pagi ini? Emma Nasha. Okay, M. Torik, terima kasih join Kak Nida. Anda semua apa khabar pagi ni? Dah sarapan ke belum? Okay, apa-apa yang kita boleh, jom kita borak-borak santai. Okay, apa-apa yang boleh kita kongsikan pengalaman kita. Cuaca kat tempat anda semua macam mana? Sebab Kak Nida hari ni kat sini panas kan? Cuaca kat sini, kat Shah Alam hari ni panas. Anda daripada mana? Kak Nida daripada Shah Alam. Pagi ni nampak matahari pun dah terik, panas saja. Okay, kawan-kawan Kak Nida siapa yang ada online, jom kita borak-borak santai. Kita boleh sharekan pengalaman kita yang kita boleh beri manfaat di kalangan kita, sebab masing-masing ada cerita, masing-masing ada kisah kehidupan masing-masing yang boleh kita jadikan pengajaran. Okey, yang mana kita silap kita jadikan sempadan. Okey, jom kita borak-borak santai. Okey, kepada kawan-kawan Kak Nida, okey, kalau anda convenient nak jom borak-borak dengan Kak Nida, jom Kak Nida nak berkenalan dengan anda semua. Okey, kejap Kak Nida kat sini line agak macam lag kah? Lag tak Kak Nida punya line kat sini? Okey, hari ni Kak Nida nak bercakap tentang tunai umrah. Okey, kita nak bercakap tentang menunaikan umrah adalah sesuatu yang kita kata kita biasa dengar tak statement mana kalau kita umrah ni adalah sesuatu yang kita kata idaman setiap orang. InsyaAllah merupakan idaman setiap orang. Umrah dan haji kan merupakan idaman setiap orang. Okay. Dalam hati tu mesti ada hasrat ataupun cita-cita nak menunaikan umrah. Tetapi kita tunggu, consider kita pernah Kak Nida orang kata daripada zaman bekerja dulu, dalam hati tu kata nak tunai umrah. Terima kasih kepada Sel Yali. Terima kasih join Kak Nida. Kata nak tunaikan umrah tetapi tak tahulah macam mana nak boleh capai nak tunaikan umrah tu. Okey. Ada orang senang je dapat. Okey, kita selalu dengar ustaz-ustaz cakap Allah tidak memanggil mereka yang mampu, tetapi Allah memampukan mereka yang dipanggil. Okey, ayat tu memang orang kata best nak dengar. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang dipanggilnya. Jadi consider itu adalah consider ayat yang kita dengar pun wah miracle. Ya Allah, panggillah aku untuk menunaikan umrah. Lepas tu kita pun selalulah berazam ataupun berniat dalam hati, sentiasa meletakkan niat selepas solat kita kata kita nak menunaikan umrah. Okey, umrah adalah sesuatu consider ibadah yang consider kita nak pergi kat tanah suci, kita nak berjumpa dengan Rasulullah kan. Adalah sesuatu yang
indah, sesuatu yang indah kepada kita, rasa kita boleh dapat capai insya-Allah untuk menunaikan umrah itu. Okey, sesiapa yang boleh online dengan Kak Nida, jom kita borak-borak santai. Tetapi bagaimana kita nak dapat menunaikannya itu kita adalah kadang-kadang kita rasa keajaiban ataupun kita rasa macam ada yang orang dapat daripada sponsor, bertuah sangat. Okey, ada yang mungkin tempat kerja sponsor ataupun pengalaman daripada berkhidmat jadi company memberikan sponsor. Memang untung sangat-sangat. Okey, terima kasih kepada Muhammad 72 join Kak Nida. Okey, bila mendapat sponsor daripada company itu adalah sesuatu yang Allah, kalau kita consider macam ditaja, dapat pergi tu ditaja, ataupun kita kata hasil daripada duit simpanan kita. Kan, duit simpanan kita kumpul berdikit-dikit, kita tolak sikit-sikit daripada gaji, dapat pergi nak menunaikan umrah. Okey, tetapi yang consider macam anak-anak pula sponsor kepada ayah dan ibu. Okey, nak sponsor menunaikan umrah. Okey, kalau misal kita kata umrah ni adalah sesuatu keajaiban ataupun rezeki untuk kita nak mendapatkannya. Bila kita kata wah kita dapat, kita dah boleh book tiket untuk nak pergi umrah. Okey, mungkin ada kawan-kawan kita yang ternanti-nanti menunggu dipanggil Allah. Kak Nida bercakap sebab Kak Nida daripada kita zaman-zaman bekerja, kata okey orang pergi umrah, kita kata pun kita nak jugalah pergi umrah, tapi hanya meletakkan okey nanti nak pergi umrah, tengok orang pergi umrah nanti nak pergi umrah, tapi dalam hati tu kan dia tak sampai sebenar-benarnya okey untuk melaksanakan ke arah itu. Dia tak sampai kepada kepada tindakan ke arah itu. Dia hanya kata okey survey saja, consider okey nak pergi nak tunaikan umrah, tapi apa tindakannya tak buatlah. Maksudnya ni daripada cerita Kak Nida. Kak Nida tak bercakap daripada rezeki orang lain yang ada rezeki terpijak ataupun ada duit kedai WSP capai umur 50, 55, okey boleh sedebuk untuk nak pergi umrah. Okey, itu mungkin lain orang, lain rezekinya. Terima kasih kepada Rosmi Aini. Terima kasih kepada Ains Beauty. Terima kasih jangan Kak Nida. Okey, dulu kita siap-siap consider dalam hati kata nak pergi umrah, tapi letakkan dalam hati je lah niat. Kita kata kita dream, orang kata impi nak pergi umrah. Okey, tapi macam Kak Nida, Kak Nida selepas consider dah terima VSS, okey, perjalanan cerita tu semalam Kak Nida dah ceritakanlah sikit kan, perjalanan cerita bagaimana Kak Nida bermula kenal emas ni. Lepas tu Kak Nida pun mula consider okey, bila Kak Nida dah start menyimpan emas, Kak Nida okey dah parking, consider dah buat simpanan dalam emas. Tetapi dia tak sampai tau. Dia masih tak sampai, kata dalam solat kita kata yes nak pergi umrah. Lepas tu tapi dalam masa yang sama kita mungkin ada buat simpanan, tetapi dia tak sampai, dia tak consider align bersama. Jadi satu hari tu kan salah seorang Kak Nida punya mentor ataupun leader consider kata, Kak Nida dah pergi umrah. Soalan itu ditanya macam tu. Suzy Isa. Dia tanya, Kak Nida dah pergi umrah. Dalam hati kan, ya Allah. Okey, satu soalan yang memberikan tamparan yang hebat pada Kak Nida. Okey, memberikan tamparan yang hebat. Okey, consider macam okey dalam hati kita ada niat lah nak kata yes nak pergi umrah, nak berdoa nak dapat supaya pergi umrah. Okey, tapi hakikatnya okey tak dilaksanakan, tak diusahakan, tak ataupun orang kata tak pergi ke arah itu. Dia tak pergi ke arah itu. Dia tak laksanakan lah, tak pergi bertindak ke arah itu. Sedangkan kita dah consider dah buat sesuatu saving, consider simpanan yang kita kata yang boleh dinilaikan boleh untuk tunaikan umrah. Bila soalan tu ditujukan pada Kak Nida, macam kena tembak. Okay, macam kena tembak lah, consider. Hey, you dah ada buat sesuatu simpanan, tetapi kenapa you tak proceed untuk nak menunaikan umrah tu? Terima kasih kepada Lilihan ni join Kak Nida. Okey, jadi bila kata tak bertindak, jadi
poin kat sini adalah bertindak. Bertindak. Letak matlamat tapi tak bertindak. Bila kata tak bertindak tu, consider macam ni, macam rasa bersalah sangat. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah tak dilaksanakan benda yang diidam-idamkan, dicapaikan matlamat. Jadi bila consider macam yes, bila cakap dengan suami, jom kita pergi umrah, inilah masanya sebenarnya. Suami pun kata, ya, kita fikir untuk nak buat simpan, tapi kita tak usahakan untuk nak book ataupun nak pergi terus decide. Yang itu tak buat. Itu consider macam, yalah, kalau itu kata Allah tak memberikan kepada mereka yang mampu, tetapi Allah memampukan yang dipanggil. Jadi maksudnya mungkin ketika kawan Kak Nida tu, leader Kak Nida tu tanya, Kak Nida dah pergi umrah ke belum? Masa itulah mungkin Allah memang betul-betul nak hantar signal untuk panggil menunaikan umrah. Masa tu masanya nak menangis kan? Rasanya macam nak menangis, sedangkan you dah ada peruntukan tetapi you tak pergi, tapi you dah ada letak niat tapi you tak usahakan untuk bertindak. Tu consider dua perkara berbeza. Pertama, peruntukan tu you dah ada tapi you tak usahakan. Yang kedua, you dah letak dalam solat tu, you dah consider request, minta pada Allah nak pergi umrah, tapi dia tak deep, dia tak sampai ke, orang kata tak sampai. Jadi bila soalan tu ditujukan, yes, terus dia terus decide, terus book, terus pergi. Jadi sesuatu yang macam kata, kadang-kadang kita ni perlu mendapat kawan-kawan punya pandangan. Dia kan pandangan, kawan-kawan punya teguran lah. Dia seperti macam teguran lah bagi Kak Nida yang tu. Jadi kalau bila kita kata kita dah decide, consider yes pergi, yes proceed, yes booking, yes pergi. Begitulah kisah Kak Nida. Jadi maksudnya ia adalah satu macam orang kata, dia simple aja, dia dia ada duit, dia boleh pergi. Kalau macam kita ni, kalau misal kata dia tak sampai, dia consider dia tak dipanahkan kepada kita punya hati ataupun pemikiran, dia tak menjadi dalam masa tu. Asyik memikirkan simpan, tambah, tapi tak membuatkan, tak decide untuk nak proceed, nak lock, nak pergi. Macam tu. Assalamualaikum kepada Tuan Muhammad Syari. Assalamualaikum kepada Farhana Zamberi. Apa khabar anda semua? Terima kasih join Kak Nida. Kak Nida nak bercakap tentang decision di mana apabila kita decide nak menunaikan umrah tu tak dilaksanakan dengan segera apabila kita dah ada letak peruntukan. Kesilapannya adalah di mana tak diusahakan, tak bertindak. Consider bila misal kata peruntukan dah ada, consider kita dah ada allocate simpanan tapi tak diusahakan. Kita minta dalam doa, yes, kita kata nak pergi tapi tak bertindak, tak decide. Jadi maksudnya macam tu lah Kak Nida kata tadi, Allah tak memberikan kepada yang mampu, tetapi Allah memampukan mereka yang nak pergi, yang dipanggil. Assalamualaikum, terima kasih join Kak Nida. Kalau ada siapa-siapa kawan-kawan Kak Nida yang boleh join dengan Kak Nida, jom kita borak-borak santai. Anda mesti ada pengalaman bagaimana anda ketika nak decide untuk nak menunaikan umrah. Jadi bila Kak Nida dah decide, sebenarnya adalah sesuatu itu adalah kerana tindakan. Jadi poin kat sini, bertindak atau tidak. Bertindak atau tidak. Jadi bila fikir-fikir balik, tak sangka ya, tindakan itu adalah sesuatu yang boleh diproses, Allah pemudahkan. Jadi itulah kalau kita kata consider nak pergi umrah ni, yang latest ni dia punya kos makin meningkat. Terima kasih kepada Khairuddin Leba. Terima kasih join Kak Nida. Kos yang terbaru ni kan dia makin meningkat. Lepas tu ada pula yang kita dengar, terima kasih bagi Kak Nida like. Ada pula yang dengar sedikit yang ambil kos-kos hotel dekat umrah tu makin naik, makin tinggi, makin kos penyelenggaraan lah, macam-macam kos lah kita dengar kan, makin tinggi. Tapi
orang kata rezeki kita nak menunaikan umrah ni adalah sesuatu macam bagi Kak Nida ajaib lah, bagi diri Kak Nida. Sesuatu ajaib. Kak Nida pasti orang yang dah menunaikan haji ataupun menunaikan umrah consider macam mesti ada pengalaman-pengalaman sendiri. Macam Kak Nida punya pengalaman adalah sesuatu yang tiba-tiba decide, tiba-tiba bertindak, book dan pergi. Macam tu. Sedangkan asalnya berdoa saja. Tetapi lepas tu simpanan okey dah boleh consider dah boleh consider, boleh nak consider proceed tapi tak dibuat. Jadi kalau kawan-kawan ada pengalaman masing-masing, jom kita borak-borak santai, boleh sharekan, mungkin beri manfaat kepada kawan-kawan yang kat luar sana. Jadi kalau kita rasa macam yes puan, sekarang panggil Kak Nida je, tak payah perempuan. Dah lah, tak best dengan perempuan, Kak Nida je. Yes puan, sekarang kos meningkat, betul. Masa Kak Nida pergi tu masih lagi consider level orang baru balik daripada haji. Okay, jadi maknanya kos tu masih lagi consider COVID kan. Consider masih lagi, orang kata kita boleh mampu milik yang harga masih average lagi lah. Lepas tu bila dah touch bulan Disember, betul tak? Saya dulu bawa 8K. Yes, 8K. Betul, Kak Nida pun dalam around 8 dekat ke 9 lah. Sebab macam masa Kak Nida pergi bilik berdua. Kalau bilik berempat tu lagi boleh jimat, lagi untung boleh jimat. Mungkin ada yang bawa anak ke kan, ataupun dengan kawan-kawan. Yes, sebenarnya boleh jimat. Ada yang masa Kak Nida punya kawan-kawan pergi tu, dia suami isteri, tapi consider dia bijak tau. Dia pandai ambil package yang macam suami isteri ambil bilik 4 orang. Tapi sedangkan dia tak kenal each other. Dan suami pun ambil bilik 4 orang. Jadi consider dapat jimat dekat sana. Sebab objektif kita nak beribadat kan, bukan kita nak consider macam consider dalam bilik tu tak lama. Jadi macam consider bijak lah bagi Kak Nida. Kak Nida fikir pandai dia mengatur untuk dapat jimat kat situ. Macam Kak Nida itu first time, jadi tak terfikir. Kita just fikir nak lock 2 orang. Jadi consider lebih tinggi lah. Tapi actually cost tu ketika itu masih rendah lagi sebelum yang terbaru. Yang terbaru ni sekarang ni Kak Nida tengok kalau bilik berdua pun dah cecah 10 kan tak silapnya. Tuan Khairuddin Lebar. Terima kasih kepada Saripah Abdul Ham 368. Mesti anda semua ada pengalaman bagaimana dapat menjejakkan kaki menunaikan umrah, ataupun Kak Nida memang rasa bertuah sangat kepada mereka yang dapat menunaikan haji tu. Terima kasih kepada Suryati join Kak Nida. Okey. Terima kasih kepada Yurus 123 join Kak Nida. Okey. Sekarang ni lepas tu ada pula yang mungkin bagi package murah tetapi dia punya distance tu agak jauh. Sebab yang terbaru macam suami Kak Nida tengok, dia murah tetapi 9 km. Jadi Kak Nida rasa macam waktu Zohor Asar tu, mungkin Zohor Asar rasanya masa sampai Isyak lah kot, tak perlu balik. Maksudnya consider kita fokus je duduk dekat Mekah tu. Sebab dia consider dekat Madinah dekat, tapi dekat Mekah tu macam 9 km. Jadi kalau mungkin kepada yang bawa kepada warga tua ataupun yang macam kurang upaya, susah sikit lah sebab nak 9 km turun naik bas nak pergi kan. Jadi kalau misal kata kemudahan distance dekat tu untuk senang nak bawa warga orang tua kan. Terima kasih kepada Saripah Abdul Ham, terima kasih kepada Rosnidan, terima kasih. Kak Ida percaya anda pun ada pengalaman menunaikan umrah sebelum harga naik ni. Okay, sebelum harga naik ni consider masih lagi kita consider boleh book 9 km. Ya, jauh. Kak Nida tak ingat apa package dia, tapi semalam suami ada bercerita dia murah, masih lagi level murah, bukan yang terkini, tapi 9 km dekat Tanah Suci Mekah. Terima kasih kepada Sainah Ismail, Sainiah Ismail, terima kasih.
Jadi kalau 9 kilometer tu consider datang subuh, yes, balik Zohor dah terus sampai Isyak. Rasanya lepak je lah dekat, beribadah je lah, fokus beribadah je lah kat sana. Tapi kesian untuk warga tua ataupun yang kurang upaya nak tolak wheelchair tu kan, kesian untuk mereka. Jadi sebenarnya kita nak yang dekat ni. Kalau untuk yang kurang upaya, yang kita tujuan nak dekat ni, bukan kata malas berjalan, tidak. Sebenarnya untuk kita fokus kepada warga tua dan juga yang kurang upaya. Kesian nak berjalan ataupun nak tolak wheelchair tu. Tapi Allah pemudahkan. Untuk yang latest punya package, Kak Nida tengok bilik berempat pun dah hampir kepada 400 meter pun ada yang kata jauh. Betul. Ada yang kata jauh sebab mungkin nak perjalanan lepas Zohor, mungkin nak lunch, mungkin lunch dekat hotel. Perjalanan nak pergi balik tu nak lepas waktu pula masuk cepat. Jadi perjalanan nak pergi lepas dah pergi Zohor, nak pergi makan kan. Pergi makan, lepas tu balik ke hotel 400, datang balik 400 hampir 1 kilometer lah juga perjalanan. Kita kalau yang anak muda ataupun yang masih kudratnya masih kuat, yes, consider tak terasa sangat. Tetapi yang mungkin dah mak-mak kita ataupun kurang upaya, itu persoalan dia. Ataupun mungkin anak-anak yang tolak wheelchair untuk ni pun rasa jauh sangat. Untuk 400 km pun dah jauh. Terima kasih kepada Ani 21176 join Kak Nida. Terima kasih kepada user 1212 join Kak Nida. Okey, kalau kita cakap dari segi package umrah ni, okey, kita kata ada yang consider macam macam Kak Nida dulu pergi dengan Simply Umrah. Okey, pergi dengan Simply Umrah, banyak ustaz-ustaz lah daripada kalangan Ustaz Yaakob Yusra. Okey, Kak Nida lupa lagi sebab Kak Nida punya mutawif tu bukan di kalangan artis-artis lah. Okey, ada dia punya yang penting tu kita sampai dekat destinasi tu, consider macam kita ni consider zero, tak ada ilmu ataupun consider tak ada pengalaman. Okey, yang pergi kali kedua, ketiga tu yes lah, dia dah tahu. Mungkin dia tak ikut kepada package pergi ziarah-ziarah tempat lain. Macam kita ni, bagi Kak Nida objektifnya sebenarnya, okey, kita fikir duduk sajalah dekat dalam Masjid Nabawi tu, ataupun duduk je lah dekat Mekah tu kan, dekat consider fokus saja kat sana. Tapi bila kita kata untuk yang newbie ni, kita pergi ikut ziarah-ziarah tu, rasa macam alamak, terkejar-kejar. Jadi bila kali kedua nanti, insya-Allah, tempat kerja saya ada buat bulan 12 tahun ni 13K. Yang itu satu consider berempat ke macam mana tuan? Maksudnya satu bilik berempat. Untunglah tempat kerja ada buat macam ni. Consider macam memberikan kemudahan kepada pekerja-pekerjanya. Bagusnya. Okey, bagus memberikan kemudahan macam ni. Terima kasih kepada Zunaida Jamil join Kak Nida. Terima kasih kepada Farah Liza Cik Uni join Kak Nida. Ya, 4. Okey. Sebenarnya best sebab berempat ni consider macam boleh buat kawan lah. Boleh buat kawan, consider macam kalau kita terlewat ke apa, ada kawan boleh kejutkan ke, ataupun kadang-kadang kan kita lepas tawaf ke apa, penat kan, kadang kita tertidur ke apa. Bila berempat ni adalah somebody yang boleh remind kan each other. Lepas tu kalau consider macam bilik berdua ni, kadang-kadang kalau seorang dah siap dah pergi dulu, dah kita tinggal seorang kat dalam, jadi kita tak ada kawan. Sebab kadang kita, bukan kadang-kadang, sekarang ni pula ada macam dulu Kak Nida kan, bila kita tak sangka, kita tak memikirkan sesuatu yang pelik lah. Kak Nida pernah sekali, tak tahulah, mungkin orang tak ada pengalaman. Kak Nida pernah sekali waktu Isyak. Okey, waktu Isyak consider macam terpisah dengan suami lah, dengan kawan-kawan lain pun, sebab kita orang ada yang jenis lepak dalam, terus je dalam tu kat dalam kat Mekah tu kan, terus je dekat dataran dah lepak je kat situ. Maksudnya dia orang terus je beribadah terus kat situ, fokus ni. Macam masa tu Kak Nida lepas maghrib
pergi dinner, maksudnya pergi makan malam. Lepas tu lepas isyak sebenarnya. Lepas isyak, consider kita terpisah. Lelaki disuruh masuk belah kiri, perempuan disuruh belah kanan. Jadi kita terpisah lah masa tu dengan jemaah lain. Lepas tu, of course lah Kak Nida terpisah masa tu dengan suami. Jadi kita dah tak tahu, dah tak dapat contact each other. Memang tak bawa phone masa tu. Memang tak fokus pun bawa phone. Lepas tu terpisah. Jadi pula lorong bila dah lepas isyak tu, lorong pula dibagi jauh keluar dekat pintu lain. Jadi keluar daripada orang kata consider berhadapan dengan KFC, tak silap Kak Nida. Kak Nida McDonald ke KFC masa tu. Tiba-tiba ada sepasang macam seorang anak dengan seorang ibu. Tiba-tiba ditanya dengan Kak Nida, ini pengalaman Kak Nida lah, orang lain Kak Nida tak tahu. Dia tiba tanya Kak Nida, can speak English? Dia cakap itu. Can speak English. Diorang aim, diorang tahu siapa orang Malaysia. Diorang target, diorang memang tahu. Orang bangsa lain dia tak kacau. Itu pengalaman Kak Nida. Orang lain dia tak kacau. Dia consider macam dia tahu kita ni orang Malaysia, bawa pula beg tu Simply Umrah, memang dia tahulah ni siapa. Terima kasih pada Siti Zurina, selamat jalan Kak Nida. Terima kasih Salina, tiga-tiga jalan Kak Nida. Dia tanya, can you speak English? Lepas tu of course lah bila kita jawab yes kan, okay, dia dah start dah dia punya jarum. Dia start dah, dia tanya. Dia kata dia duit hilang. Padahal dia muka orang Arab ni, si ibu dengan si anak. Kita ni orang kata, memanglah orang Malaysia lembut hati lah masa tu. Kebetulan dalam beg Kak Nida tu hanya Kak Nida punya slipper. Kan kita slipper tak boleh masuk kan, hanya Kak Nida punya slipper. Kebetulan dengan kita memang letaklah pasport dalam tu. Actually pasport pun boleh tinggal je dalam bilik, tapi sebab masa tu semua dah letak pasport. Tapi duit, yes, duit dekat suami. Jadi Kak Nida tak pegang duit masa tu. Dia target apa tahu? Dia target, Kak Nida dah agak dah something wrong ni. Dia target nak duit, nak consider kita contribute dekat dia. Okay, dia target Kak Nida nak contribute. Kata siap, dia kata okay, beg dia hilang. Lepas tu Kak Nida pun dah agak dah. Okay, kalau you ada masalah macam ni, you boleh pergi dekat kat sana, bahagian, padahal Kak Nida tak tahu pun ada. You pergi kat sana, boleh report dekat polis, buat aduan kat sana, mereka boleh bantu. Kak Nida cakap yang tu. Sebab Kak Nida pun rasa dia ni something wrong. So Kak Nida kata, you pergi kat sana. Dia kata dah buat aduan, tapi buat aduan tapi tak ada tindakan. Dia cakap yang tu. Okay, kalau macam tu, you pergi balik kepada you punya group kan. Kata tak ada. Dia kata dia datang, ibu dengan anak je dia datang. Tak silap, rasa dia bukan, dia kata mengatakan dia bukan orang Arab dekat sana. Dia datang daripada mana Kak Nida pun tak ingat. Tapi Kak Nida tahu dia nak target, nak consider, nak tanya kita something yang dia boleh dapat something lah. Dia siap bagi, kata mak dia ni dah sakit, insulin dah tak ada, insulin dah habis. Bayangkan kalau misal kata you boleh berjalan jauh tapi sedangkan mak you insulin dah habis. Dia insulin tu kan ada macam picagari kan. Ni dah tengok macam dah kejang, dah macam lama, adalah sesuatu prop saja sebenarnya. Kak Nida rasa bukan betul-betul mak dia tu sakit. Jadi Kak Nida kata, okay, why not you letak mak you, dan you jangan bawa mak you berjalan macam ni. Kata letak mak you satu tempat dan you pergi minta bantuan lagi sekali. Pergi cari you punya group, pergi cari orang-orang polis ke apa ke. Dia kata dah, semua dah buat kata. Jadi Kak Nida pun kata, okay, tak apa kalau macam tu, kalau I tak boleh nak bantu apa. Dia kata bolehlah bagi sikit ke duit ke apa. Kak Nida kata, okey, jadi maknanya dia pun dah maksud dia, tujuan dia kat sana, dia nak minta duit dah kiranya. Kak Nida kebetulan tak bawa duit pun, memang tak ada bawa duit dalam tu. Sebab kita bukan nak pergi shopping. Tak bawa duit dalam beg lah, beg yang kita selimpang tu. Bila Kak Nida kata, I kena cepat ni, I tak kena cepat, I tak boleh nak bantu you pergi kat sana minta bantuan. Dia punya muka berubah daripada muka kesian tadi tu, berubah kepada muka yang you adalah orang, dia mengatakan seperti kita ni adalah orang yang dia dah, bayangkanlah orang muka tadi muka kesian, lepas tu berubah jadi macam muka garang. Kak Nida dah panik ada, Kak Nida terus je jalan. Jadi maksudnya itu sebabnya
kita perlu consider ada kawan untuk ni. Kak Nida silapnya jalan terpisah tu dengan suami, terpisah, jadi kena ikut pintu lain, tak tahu kat mana pintu jalan. Jadi bahayanya macam tu lah bila kita seorang, jalan seorang. Eloknya jalan at least berdua ataupun berkumpulan. Itu pengalaman Kak Nida. Jadi mungkin anda pun ada pengalaman masing-masing apabila consider ada je yang nak minta sedekah tapi dengan cara yang paksa. Rasa macam tak selesa, rasa macam kena paksa. You nak minta bantuan tapi actually Kak Nida rasa bukan dia nak minta bantuan. Ini adalah sesuatu yang memang kerja dia kat situ. Kerja dia nak mendapatkan duit. Orang kata consider itu adalah sedikit dia lah. Kata mak dia sakit kencing manis lah, perlukan insulin lah, nak perlukan duit nak beli ubat lah. Okay. Tapi macam mana dia boleh berjalan kiri kanan bawa mak dia yang tengah sakit tu kan tak logik. Jadi consider letak je mak dia sakit, jadi pergilah minta bantuan. Jadi kita pun kata tidak, muka tu berubah tu kat dia, kata tak boleh jadi ni. So Kak Nida just jalan je cepat-cepat, buat tak tahu penuh pergi dekat crowd yang ni. Kita takut kita kena follow kan. Kita takut kita follow. Tapi bila dah berada di dalam crowd yang ramai tu, dah terpisah pada dia, baru rasa lega. Lepas tu cepat-cepatlah balik-balik dekat ni. Point ni kat sini kan, janganlah jalan seorang. Sebab adanya sedikit-sedikit macam ni, consider dia macam nak you memberi, minta sedekah tapi secara paksa. Yang itu kita rasa orang-orang Malaysia ni semuanya baik-baik hati. Orang-orang Malaysia ni, orang-orang Indonesia, dia target Malaysia, Indonesia, orang-orang yang ni negeri yang berbaik budi bahasa lah. Tapi kalau orang-orang kat sana, dia tak, Kak Nida tak nampak dia akan kacau orang kat sana. Sebab di kalangan mereka pun sendiri, budi bahasa pun tidak bertegur sapa ataupun tidak consider lembut seperti orang Malaysia dengan Indonesia. Orang Malaysia dengan Indonesia baik saja, lembut, hatinya lembut, bercakap pun lembut, boleh bertegur sapa jemaah kiri kanan. Tetapi kalau orang luar daripada Malaysia, Indonesia, dia yang orang yang lembut hati ni Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Tu lembut hati. Consider rumpun Melayu, tu semua adalah target-target mereka. Terima kasih kepada Tuan Firdaus join Kak Nida. Jadi mungkin anda pun ada pengalaman-pengalaman sendiri bagaimana menunaikan umrah, bagaimana decision nak menunaikan umrah tu. Okay, bagaimana pula pengalaman kat sana tu. Pengalaman kat sana tu yang Kak Nida, salah satu yang Kak Nida seronok juga, rasa damai aja dekat dalam Masjid Nabawi. Okay. Sekarang ni kalau masa Kak Nida nak masuk Raudah, kena kan pakai apps kan. Kita kena pakai apps, maksudnya once kita dah ada kat sana, kita kena install apps. Lepas tu kita dapatlah kita punya jadual masuk ke berapa. Tapi bila kita berada di dalam Madinah, Masjid Nabawi tu kata orang Malaysia ni baik-baik. Orang Malaysia ni memang kata tak kenal pun, tapi walaupun dalam travel agency yang lain-lain, tapi baik. Consider bila dah bersama kita tu, kita rasa macam kita ni is nobody. Kita orang Malaysia, kita boleh bercakap ataupun sharing apa-apa saja informasi. Ada maklumat ini kita share. Lepas tu patutnya Kak Nida hari yang ketiga baru masuk Raudah. Okey, tapi bila hari yang ketiga masuk Raudah, bila kita dengar kali kawan kita kat sebelah malam ni dia dapat masuk Raudah, yang sebelah lagi pula malam lusa dapat masuk Raudah. Okey, kita kata kita dapat masuk malam yang ketiga. Okey, bila kita dengan kawan-kawan kita dapat masuk, dia orang dapat masuk Raudah, jomlah kita pergi sama. Kita pergi masuk dekat Raudah tu. Kita orang dapat hari ni, pakai je apps ni, dapat apps dia orang tu, consider screenshot, lepas tu gunakan masuk sekali. So kata, naklah kalau boleh dapat masuk hari ni Raudah, kata, kalau dapat malam ni. Okey, jom kita pergi. Terima kasih kepada Saidi Za. Terima kasih Jangan Indah.
So kata Kak Nida pun pergi join lah, ikut dia orang punya group plan lah. Okay, pukul 10 kita jumpa kat sini, kita jumpa nak masuk untuk pukul 11. Pukul 10 lah kita standby jalan daripada lepas isyak tu, lepas dah makan malam, pergi dekat tu pintu Raudah kan. Okay, sampai kat sana, ya Allah ya Tuhanku, consider berduyun-duyun orang kan, berduyun-duyun orang beratur. Masalahnya orang Malaysia ni kecil-kecil tau, kecil-kecil. Orang dekat sana orang besar, badannya orang besar-besar, lepas tu dia orang kasar. Orang Malaysia ni consider masih lagi sopan santun, tak tolak-tolak kan. Jadi kita kata berada di dalam kalangan mereka tu consider macam nak masuk Raudah, berpusu-pusu tu, memanglah kena marah, masing-masing pun kena marah, kena tengking, kena halau. Kalau beratur kat sini kena pergi sana, kan. Consider kita kena ikut sajalah. Yang penting kita dapat masuk Raudah tu. Apa dia nak tegur, dia nak polis tu nak marah ke, okay, ikut ajalah, janji kita dapat masuk. Consider macam ada orang yang dipermudahkan aja masuk kan. Jadi Kak Nida ni lusa dapat masuk, tapi kita join kawan yang dapat masuk malam tu. So beratur sampai dekat depan tu, kita pun tunjuklah kita punya ni. Tak sangka pula kita tunjuk padahal kita screenshot je tadi orang punya sebenarnya. Lepas padahal tadi ya Allah kata, yang kita kata yes, kalau dapat masuk ni bonus lah, consider dapat masuk ni adalah bonus. Sampai dekat depan tu giliran kita, okey, jalan. Ya Allah ya Tuhanku, dia kata kalau kita kata kita nak, kita kata ya Allah pemudahkanlah dapat masuk, walaupun bukan kita punya giliran. Dapat masuk, ya Allah Tuhanku, dapat masuk. Bila dapat masuk tu tak terkata lah. Sebab dari tempat beratur tu sampai kat pintu masuk dekat Raudah tu, ya Allah Tuhanku, rasa nak menangis sebab rasanya ini orang berpusu-pusu dekat luar, kita dapat masuk. Jadi maksudnya kat sini consider macam rezeki tu kita tak tahu, rupanya kita dapat masuk. Okey, bila dapat masuk, kat sana tak boleh ni consider duduk berdoa, akan kena halaunya. Maksudnya akan kena halau punya. You duduk berdoa, melainkan kita solat. Kita solat sunat, melainkan kita solat sunat, tetapi kita solat pun mesti kena tolak punya. Mesti kena tolak punya. Bila kena tolak tu, kita sujud macam mana, kepala kita pun kena langkah lah, kena kaki, kena kat kepala, macam-macam lah. Jadi kita, yang penting kita fokus saja, kita kekal aja kat tempat kita. Biarlah tolak pun tolak lah, serah je pada Allah. Lepas tu ya, dia kalau yang duduk je start berdoa, dah start kena halau. Okey, jadi Kak Nida alright, dah selesai, dah dalam tu, kita pergilah kat luar sekejap, consider dalam kawasan Raudah juga, pergi luar sekejap, pergi minum dulu air zam-zam. Lepas tu Kak Nida perhati je, boleh buat pergi proceed lagi ni, masuk lagi ni, apa tu kita pergi proceed lagi. Rasanya orang boleh, bila dia dah lalu pintu masuk, dah berada dalam Raudah, dia akan keluar dah. Kak Nida pula lalu pintu masuk, berada di dalam kawasan Raudah tu, pergi minum air zam-zam dulu. Lepas tu pergi sambung balik. Jadi consider macam kita ambil peluang lah yang boleh kita dapat kan. Okey, itu hari pertama kita keluar. Lepas tu hari kedua, patutnya hari Kak Nida hari ketiga. Hari kedua dapat lagi, ada pula lagi orang share, kata jom join sama. Jadi Alhamdulillah hari yang kedua sama jugalah, berpusu-pusu juga orang masuk nak pergi ke Raudah. Kita buat cara yang sama, kita screenshot kawan-kawan kita punya dan dapat sama juga. Tetapi hari yang ketiga, ni ada cerita ni. Hari yang ketiga Kak Nida dapat Kak Nida punya giliran. Maknanya Kak Nida punya apps. Tapi sebenarnya dalam apps tu Kak Nida tak perasan. Dia ada time dia. Okey, Kak Nida tak perasan. Mungkin hari pertama, hari kedua, polis ni dah notice tau. Dia dah perasan yang orang menggunakan screenshot. Mungkin dia orang sendiri leka, dia orang tak check. Jadi hari yang ketiga, Kak Nida punya giliran, Kak Nida punya time terlewat. Sebabnya selepas isyak, kita orang punya package umrah tu, travel agent tu buat pergi makan dekat di Taman Ladang Kurma. Jadi terlewat. Jadi balik ke Raudah tu, balik ke tempat Raudah tu, terlewat masuk, lewat. Jadi Kak Nida punya kesilapan ni pula,
Kak Nida terlewat, padahal sepatutnya Kak Nida show sahaja Kak Nida yang punya application tu, tapi Kak Nida buat kaedah screenshot Kak Nida punya silap. Kak Nida punya peluang hari yang ketiga, tetapi dah lewat, tapi Kak Nida buat tindakan yang salah. Kak Nida pergi screenshot, jadi bila dia swipe tu, consider dia tengok, consider ini adalah screenshot, bukan apps. Lepas tu Kak Nida kena halau. Ya Allah, kata kita punyalah berhempas pulas dan beratur. Kita punyalah berhempas pulas, consider ini hari kita, peluang kita, tapi kena halau sebab Kak Nida punya kesilapan, Kak Nida pergi screenshot. Sedangkan kalau tarikh Kak Nida punya giliran tu, walaupun waktu dah terlewat, boleh guna pakai lagi, tapi Kak Nida buat kesilapan, Kak Nida screenshot. Consider screenshot tak boleh terima. Jadi bila screenshot tu tak boleh terima, Kak Nida kena halau, kena tolak. Ilah, dia cakap itu, pergi maksudnya, kena halau. Kak Nida rasa, ya Allah, memang menangis masa tu. Kata ini, this is my day, kata. Dia tak nak dengar. Dia takkan dengar hanya kita punya penerangan. Lah, tolong halau je. So Kak Nida punya travel agent ni ada dia punya staff, dia kata dia menunjukkan yang ini hari giliran Kak Nida dekat orang tu. Lepas tu salah seorang polis kat sana, pergi balik, dia kata. Pergi balik. Maksudnya pergi balik, pergilah beratur balik. Beratur ramai-ramai tu pergi balik. Okey, tak apa, bagi Kak Nida, asalkan dapat masuk, Kak Nida beraturlah balik. Jadi guna apps yang asal. Okey, beratur. Dalam masa beratur tu, of course kita dah terpisah dengan kawan-kawan. Kak Nida, okey, tekad nak pergi buat sendiri, beratur. Tak kisah nak masuk juga hari ketiga. Tak naklah lepaskan peluang kan, sebab kita dah datang jauh-jauh. Kita pula dah kumpul, consider ini adalah sesuatu, consider peluang, bukan senang dapat. So Kak Nida beratur balik di kalangan orang-orang Arab yang besar-besar tu. Orang-orang consider ada yang orang-orang yang Syria ke, yang badan yang besar-besar tu, Kak Nida beratur dalam kumpulan diorang. Tak kisahlah kena tolak-tolak lah, lantak lah. Kak Nida beratur balik dalam keadaan sebenarnya nangis tu tadi, terseduh sedan tu, kata tak apa, nak juga masuk. Okey, beratur balik, tunjuklah apps yang asal, walaupun tarikh tu dah time tu, waktu patutnya waktu antara 10 dengan 12, tapi waktu time tu dia tak kisah, janji tarikh hari. Bila dia tengok tarikh ni, yes, masuk balik. Itulah pengalaman Kak Nida, di mana hari pertama, kedua guna apps orang, screenshot. Hari yang ketiga Kak Nida silap, dah terlebih waktu, Kak Nida pergi screenshot. Itu kesilapan Kak Nida. Tapi hakikatnya nak masuk kat sana, terima kasih kepada Nur Hayati Mansur join Kak Nida. Terima kasih kepada kawan-kawan siapa yang ada pengalaman-pengalaman dekat Tanah Suci Mekah. Jom kita sama-sama kongsikan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman anda kat dalam Raudah, ataupun kat dalam Mekah sendiri. Bagaimana pengalaman-pengalaman yang anda dah tempuh menunaikan umrah. Macam Kak Nida dekat Mekah kena dengan orang yang sedikit yang menipu. Yang dekat Raudah pula kena halau dengan kasarnya. Itu pengalaman Kak Nida. Tetapi apabila dah masuk dalam Raudah tu, berbezalah. Ketenangan tu lain macam lah. Ketenangan tu tak sama. Kita masuk dalam Masjid Nabawi pun, kita lepak lama-lama pun tak rasa bosan. Cumanya kita nak keluar tu untuk nak makan. Tapi kalau distance tu jauh, tu masalah dia. Kita nak distance dekat tu sebab apa? Kita lepas beribadah tu, maksudnya waktu subuh, yes, kita balik sarapan. Lepas tu pukul 10 dah nak masuk balik sebab takut Zuhur pukul 12 dalam 12 lebih. Okay, terima kasih. Siapa-siapa yang boleh join Kak Nida, jom kita borak-borak santai. Kita boleh kongsi-kongsikan pengalaman anda dekat Tanah Suci Mekah, menunaikan umrah ataupun haji. Okey, sekarang ni package makin meningkat kan? Sekarang package makin meningkat. Jadi consider macam Kak Nida sempatlah package yang belum kos meningkat tu. Betul-betul ngam-ngam lepas orang balik haji. Jadi kos masih lagi dalam belum kepada kos yang terbaru sekarang, makin meningkat. Jadi kalau misal kata tips dia, tak kisahlah anda dah berdua dengan suami, maknanya suami isteri, tak ada bawa family. Tipsnya kalau kita nak berjimat, kita ambil bilik berempat. Maksudnya kita kongsi, combine dengan orang lain dalam kita punya travel agent tu. Itu Kak Nida perhati salah seorang daripada kita punya consider group tu, dia datang suami isteri tapi dia tak ambil bilik berdua.
Dulu Kak Nida fikir kalau suami isteri kita ambil bilik berdua je kan. Tapi diorang bijak. Mungkin diorang dah kali kedua ataupun kali ketiga. Diorang pun dah tempuh pengalaman pertama tu. Diorang ambil bilik berdua. Terima kasih kepada Zack J join Kak Nida. Terima kasih pada Kak Ju join Kak Nida. Jadi ambil bilik berempat, jadi lebih jimat. Walaupun kita tak datang dengan family. Kalau datang dengan family, yes, okey lah. Suami isteri dengan anak 2 orang, yes, boleh ambil package berempat. Jadi dia lebih jimat kos dia. Macam tadi ada tuan Kak Nida tak ingat, dia kata 10k untuk bilik berempat. Sekarang masa Kak Nida dulu bilik, bukanlah dulu, maksudnya baru 2 bulan lepas, bulan 9 Kak Nida pergi, baliknya bulan 10, maksudnya ujung bulan 9, 22, balik 3, sampai sini Malaysia 4, macam tu. Lepas tu pandai diorang suami isteri ambil package berempat, jadi kos tu lebih rendah. Sebab kita punya objektif dekat bilik tu hanya untuk nak tidur ataupun kita nak bertukar, nak mandi, nak bersihkan diri. Jadi berbaloi lah daripada ambil package berdua tapi mahal. Package berempat tapi tetap sampai kan. Tetap sampai, tetap berada di Tanah Suci Mekah, tetap juga berada di Masjid Nabawi. Jadi dia pandai. Tips dia, ambil je package berempat. Kalau misalnya kata datang berdua ataupun datang seorang, of course lah dia akan ambil bilik berempat. Tapi yang pastinya, of course semuanya dengan satu tujuan. InsyaAllah kawan-kawan kita ni semua dengan satu tujuan. Mesti tujuannya untuk beribadah. Jadi memang kita serah je pada Allah siapa sebilik dengan kita. Lepas tu lokasi dekat atau jauh, penting juga tu. Sebab apa? Kalau lokasi kita jauh, kita nak balik untuk makan tak ada dekat Masjid Nabawi tu kan. Makan kita dekat kita punya hotel. Kalau distance kita jauh, jadi kita nak balik makan tu, nak datang balik tu makan, consider perjalanan tu kalau untuk orang tua ataupun yang OKU agak sukar. Jadi distance nak dekat tu, kita bukan kata nak selesa, orang kata kita bukan makan angin, of course lah orang akan kata macam tu. Tapi sebabnya kita nak fokus nak pergi balik, jalan pergi balik tu. Macam tu. Terima kasih kepada kawan-kawan Kak Nida, Nurli Syahid Muhammad K. Syahidah Muhammad K. Terima kasih Kak Nida. Jadi siapa ada pengalaman menunaikan umrah ataupun menunaikan haji yang orang kata tak boleh dilupakan, jom kita borak-borak santai, kita boleh share-sharekan di kalangan kita. Okey, tapi macam Kak Nida pergi menunaikan umrah ni, asalnya memang tak decide pun, consider macam tiba-tiba je buat keputusan nak menunaikan umrah tu. Sebab kita consider dah ada allocation daripada kita punya simpanan yang kita buat berdikit-dikit daripada simpanan emas tu. Lepas tu kita just decide nak pergi, just ambil aja dan jual balik kat tempat kita beli. Macam Kak Nida jual balik kat Public Gold lah, sebab Kak Nida beli kat Public Gold. Jadi berdikit-dikit, consider simpan berdikit-dikit, so kita boleh capai matlamat kita nak menyimpan. Lepas tu untuk tujuannya untuk umrah, dan juga ada juga yang nak matlamatnya untuk dana perkahwinan ke kan, ataupun untuk dana persaraan ke, dana kecemasan ke. Of course lah permulaannya adalah sebagai dana kecemasan. Okay, so kalau kawan-kawan Kak Nida ada pengalaman yang sama dengan Kak Nida, ataupun anda ada pengalaman yang boleh dijadi pengajaran kepada kawan-kawan kita, jom kita borak-borak santai. Tapi apa yang Kak Nida nak sampaikan kat sini, Kak Nida dapat menunaikan umrah tu hasil daripada kita berdikit-dikit, daripada sekarang, daripada dulu berdikit-dikit. Tak adalah beli sekali derap kan, tapi berdikit-dikit. Lepas tu bila kata Allah dah panggil, yes, proceed aja, jual aja, book, dah terus pergi. Macam tu. Kalau Kak Nida simpan dalam duit kertas, belum tentu lagi Kak Nida boleh dapat capai amount yang kita sepatutnya nak guna tu. Terima kasih kepada FYYYYY join Kak Nida. Namanya pun panjang kat sini. Okay, so kalau kita kata nak menunaikan umrah ni, kalau sekarang kos dah naik, kos dah tinggi, adalah rasa macam orang akan tangguh dulu, ataupun orang nak tambah simpanan lagi dulu. Jadi consider macam adalah sesuatu yang agak berat jugalah. Macam Kak Nida pun
bila kita dah pergi kan, kita akan rindu nak pergi lagi. Bila kita rasa nak lagi. Cepat je survey ni. Tapi kita tengok kos makin meningkat. Bila kita tengok kos makin meningkat, kita akan terpaksa menangguhkan seketika. Menangguh seketika dan tambahkan simpanan. Tapi kalau misalnya kata yang dah ada duit tu, yes. Yang dah ada simpanan tu, yes. Proceed, decide, terus saja book. Okay. Sebab kalau kita nak tunggu harga rendah kan, harga package umrah ni rendah, kita takut pertama kita, kalau kita tangguh tunggu lagi, consider macam kudrat kita tu dah berbeza lah dengan kita di usia muda. Tu persoalannya, kudrat. Terima kasih kepada Siti Safia John Kak Nida. Kudrat kita nak mengerjakan tawaf, okay, mengerjakan consider sa'i, memang rasa kudrat tu perlu. Jadi kalau kita kata di usia muda, anak-anak muda, yes, di usia muda lah kita laksanakannya. InsyaAllah kalau misal kata adalah kemudahan motor tu semua kan, tapi kalau kita rasa kemudahan itu kita boleh berjalan kaki, yes, kita proceed lah, kita jalan kaki saja. Terima kasih kepada Dia Aisyah join Kak Nida. Terima kasih kepada kawan-kawan yang bagi Kak Nida like. Terima kasih sangat-sangat. Okay, so itu pengalaman Kak Nida. Okay, jadi bagaimana peluang Kak Nida dapat mengerjakan umrah adalah hasil daripada berdikit-dikit, lepas tu simpan dalam bentuk emas, lepas tu bila dah sampai masanya, ketikanya, dan kita jual. Kak Nida tak hantar Aranu sebab malah nak fikir balik bila besok. Kemarin Dia Aisyah join Kak Nida. Okay, malah fikir balik nak tebus balik. Jadi just ambil je yang mencukupi, kos mencukupi, dan jual. Itu je lah. Kalau dalam bentuk duit kertas tak tercapai lagi, mungkin duit kertas sudah ambil balik dan tak capai juga dia punya matlamat. Terima kasih kepada Anur Fatia. Terima kasih Kak Nida. Okay, so itu adalah pengalaman Kak Nida. Bagaimana dapat peluang berdikit-dikit, lepas tu decide jual, lepas tu terus book, terus je pergi. Macam tu. Okay, so kalau anda ada matlamat nak menunaikan umrah atau haji, salah satu caranya adalah dengan menyimpan emas. Sebab kita dapat pertama bekukan duit kita tu daripada cair. Yang kedua, kita nilai kita punya simpanan tu makin meningkat. Jadi itu kelebihannya apabila dalam bentuk emas. Okay, so sekian saja daripada Kak Nida buat ketika ini. InsyaAllah Kak Nida akan sharekan lagi benefit-benefit apabila kita menyimpan emas. Yang ini Kak Nida sharekan bagaimana Kak Nida punya pengalaman dapat menunaikan umrah hasil daripada simpan emas. Jadi kalau kita bezanya dalam duit kertas, Kak Nida tak pasti Kak Nida boleh dapat menunaikan umrah atau tidak, sebab dalam duit kertas ni dia mudah cair. Okay. Terima kasih kepada Ibu Dina join Kak Nida. Kalau ada orang Indonesia yang nak menyimpan emas, memang dia alu-alukan sangat. Sebab apa? Dekat Public Gold dah ada 3 cawangan dah dekat Indonesia untuk emas. Di Jakarta, di Bandung dan juga di Yogyakarta. Jadi bukan untuk orang Malaysia saja, untuk orang Indonesia boleh, Brunei boleh, Singapura pun boleh. Okay, so jangan lupa, InsyaAllah Kak Nida akan live lagi. InsyaAllah Kak Nida akan sharekan lagi benefit kita menyimpan emas ni untuk kita capai matlamat yang seterusnya. InsyaAllah. Yang penting kita buat simpanan yang padu. Alright, jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat, nidago.com, ataupun kontak Kak Nida 011-1187-6484. Terima kasih kepada yang join Kak Nida. Terima kasih yang sharekan pengalaman anda daripada tadi yang boleh memberikan manfaat kepada kawan-kawan kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.